Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna nasru minallah wa fadlu qarib wa basyiril mu'minin. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam perpaduan, salam asal sejahtera. Yang bahagia, Yang Besar Profesor Madya Muhammad Arif bin Hanafiah, Pengurusi Madrasah An-Nur Taman Yusuf Permai. Yang bahagia Ustaz Muhammad Nasir alias Ustaz Sufian, ceramah yang diletakkan khas daripada Jabatan Agama Islam untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu pengetahuan bersama Ustaz di dalam majlis takal Ramadan, anjuran Jabatan Agama Islam Melaka dan juga Kerajaan Negeri Melaka. Seterusnya kepada barisan kepimpinan Madrasah An-Nur, penduduk kampung dan juga hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terutamanya saya mewakili Jabatan Agama Islam Melaka mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan Madrasah An-Nur kerana menerima program takal ini. Jadi ini adalah sebagai salah satu program aktiviti untuk kita mengimarkan di malam bulan Ramadan. Untuk jangan menjaga masa, mari menyebut Ustaz untuk teruskan tazkirah hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama sekali yang saya muliakan Tuan Pengurusi kita dan juga Imam Bilal dan juga barisan EJK Surau Madrasah An-Nur, ya, Madrasah An-Nur Kampung Jus Permai. Kali pertama boleh kenal-kenal silaturahim. Mohon maaf tidak dapat sebut satu persatu nama-nama tuan-tuan dan puan-puan. Bukan bermakna kurang takzim dan hormat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang pertama sekali, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nafas, masih lagi bernafas, masih lagi hidup, diberikan peluang untuk kita terus melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini ialah suatu ibadah yang mana penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan bagi mereka yang merasai sahaja. Bagi mereka yang tidak dapat merasai, mereka akan duduk di dalam Ramadan tanpa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Sebab itu kita bersyukur. Ada orang esok satu Ramadan malam tak sempat nak sampai ke Ramadan, dah meninggal dunia. Ada orang yang telah meninggal dunia di bulan Ramadan, tak sempat nak habis ke Ramadan. Ada orang juga mereka yang mana menghabiskan bulan Ramadan. Maka sebab itu kita kena bersyukur. Tanda kesyukuran kita ialah kita kena bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa itu dengan penuh ketaatan. Tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa malas. Tak ada. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa bosan, tidak ada istilah rasa tidak suka bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni
bulan yang penuh, kan, penuh nikmat. Bulan Ramadan yang penuh keberkatan, penuh keampunan ni, sepatutnya kita jadikan bulan Ramadan ini ialah bulan yang kita gembira, meraihkan dengan gembira, melaksanakan ibadah itu dengan gembira, kan? Sebab itu mereka yang di dalam Ramadan ni walaupun sama-sama puasa, tapi ganjaran tak sama. Ganjaran tak sama. Di sisi Tuhan darjat pun tak sama. Ibarat kita kata sama-sama kerja kerajaan, pangkat tak sama. Pangkat tak sama. Memanglah sama-sama semua puasa, tapi darjat kita di sisi Allah tak sama. Ada mereka yang penampilannya seolah-olah mereka itu adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi hakikatnya mereka jauh. Mereka sebagai orang yang jauh dengan Allah. Ada mereka penampilannya biasa, tetapi hatinya itu dekat dengan Allah. Begitulah di dalam Ramadan ni. Maka pertama sekali, apakah tujuan kita berpuasa ni? Kan Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita ni hamba yang lemah. Kenapa juga dia memfardukan kita puasa pada kita ni? Apa tujuannya? Disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, antara maksud dan matlamat tujuan kita berpuasa ni disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya orang yang berpuasa Ramadan, dia bukan hanya semata-mata puasa. Puasa tu memberi kesan kepada hatinya. Puasa memberi kesan kepada hatinya. Sebagaimana kita pergi buat haji dan umrah, haji juga bukan hanya semata-mata melaksanakan ibadah, segala perkara yang fardu kita laksanakan, perkara yang wajib kita laksanakan, perkara yang sunat kita laksanakan, bahkan kita nak melihat impak dan kesan. Jadi kesan Ramadan tu, kesan Ramadan, bila kita selesai je bulan Ramadan, tengok semayang berjemaah lekat tak lekat, kan? Semayang ketika Ramadan elok je, boleh semayang tarawih semua. Lepas Ramadan semayang fardu kat rumah, tak ada berjemaah. Jadi di situ bermakna tiada kesan lagi, belum lagi usaha lagi. Di bulan Ramadan kita diperbanyakkan semayang-semayang sunat. Lepas Ramadan semayang sunat rawatib tinggal. Tahu sunat rawatib? Tak tahu? Sunat rawatib tahu kan? Ada orang tanya saya tengah-tengah kuliah, tanya, Assalamualaikum Ustaz. Dia kejut saya, belum habis lagi kuliah dia tanya, sunat rawatib ni dengan semayang sunat tarawih, mana tinggi lagi dia punya darjat, ranking dia? Sebenarnya tuan-tuan, sembahyang sunat rawatib ni dia punya darjat dia lebih tinggi daripada semayang sunat tarawih. Tapi hari ni orang tinggal semayang sunat rawatib, orang kerjakan semayang sunat tarawih. Itu pelik tu. Orang tinggal salat fardu subuh berjemaah, tapi semayang raya datang semayang. Faham semayang raya? Semayang raya sunat. Jadi kita ni kena belajar bagaimana kita nak tahu ilmu, kita nak faham yang manakah sunat, yang manakah wajib, yang manakah lebih tinggi darjatnya daripada sunat-sunat yang lain. Jadi memberi kesan selepas Ramadan itu, tengok ketika lepas Ramadan bagaimana kelakuannya. Kan? Lepas Ramadan ada tak rasa lagi nak puasa sunat? Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada disebut, bukan puasa Ramadan sahaja kita nak laksanakan, kita sebagai hamba Allah, kita kena kejar lagi puasa-puasa yang lain, puasa-puasa sunat. Kita azam ya, puasa-puasa sunat pun kita nak buat, azam.
Tak dapat nak buat lagi ustaz, tak apa, asal puasa Isnin Khamis. Ya. Lepas tu puasa hari Ashura, hari Tasu'a, dan juga puasa Nabi Daud kalau boleh. Tak dapat Nabi Daud, puasa pula Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Ini dia panggil puasa-puasa sunat. Ya. Kita nak azam selepas Ramadan ni kita nak laksanakan sembahyang-sembahyang, puasa-puasa sunat tadi. Dan juga sembahyang-sembahyang sunat juga kita nak laksanakan, kita tak nak tinggal. Sebab apa? Sebab kita tahu khalidina fiha, di akhirat nanti adalah tempat kekal, kampung halaman kita sebenar. Mereka yang mana dia tidak mahu melakukan amal ibadah bersungguh-sungguh, bermakna dia tidak tahu tempat mana dia nak pergi dan tujuan apakah sebenarnya Tuhan hantar dia ke atas muka bumi ni. Nasib baiklah tuan-tuan, kita ni dipilih, syukur tuan-tuan. Kita ni bukan ada apa pun. Ceklah keturunan kita, siapa kita ni. Tuhan pilih kita tuan-tuan jadi orang mukmin. Kan? Kalaulah Allah Ta'ala memerlukan sembahan kita, dia perlukan ibadah kita, dia perlukan zikir kita, kenapa adanya orang kafir? Saya masuk situ sikit. Kenapa ada orang kafir? Kenapa dia tak buat semua orang beriman? Tapi ada orang kafir, ada orang Islam lagi beriman. Maka ulama bahas, dia kata, muka-muka kita ni Allah Ta'ala pilih siap-siap dah jadi hamba Allah yang dikasihi, yang Allah Ta'ala nak bagi kita syurga. Patut kita kena bersyukur. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertama sekali, bila kita dah faham puasa itu adalah kita nak mendapat apa? La'allakum tattaqun, nak membawa diri kita itu kepada ketakwaan. Lepas puasa ni kita lagi nak bertambah beramal. Lepas Ramadan nanti kita rasa nak bertambah, nak sembahyang-sembahyang sunat tanpa berkira dengan Tuhan. Kadang-kadang berkira kita dengan tuan-tuan, kita berkira dengan Tuhan. Sembahyang-sembahyang sunat kita berkira dengan Tuhan. Baca Quran kita berkira dengan Tuhan. Jangan berkira dengan Tuhan ya. Macam mana Ustaz berkira dengan Tuhan? Berkira dengan Tuhan, kita nak buat suatu amalan ibadat kita masih lagi duduk pada kedudukan yang malas. Kita tak mau melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Maka bagaimana untuk kita nak mendapat keredaan, nak dapat kesan daripada Ramadan itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT? Pertama sekali, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membahagikan beberapa darjat bagi mereka yang berpuasa. Pertama sekali, puasa orang awam. Puasa orang awam. Nak tahu puasa orang awam macam mana? Puasa orang awam ni, mereka hanya dapat menegah daripada makan dan minum, dan juga menegah daripada jima, dan menegah daripada perkara yang membatalkan puasa. Ni je dia boleh buat. Ini dipanggil kedudukan puasa yang paling rendah. Paling rendah. Lepas tu Ustaz cakap tadi, semua orang puasa, semua orang ibadah, tapi tak sama darjat di sisi Tuhan, tak sama. Kemudian Imam Ghazali disebut lagi garis panduan orang golongan yang kedua. Cuma minta maaf cakap, agak berat nak cakap, tapi kena cakap. Golongan yang awam tadi, dikhawatiri amalannya tidak diterima, amalan puasanya dikhawatiri tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Nanti saya beritahu. Kita takut sebab dia boleh buat setakat tu je. Patutnya dia kena tambah lagi. Orang golongan yang kedua dia sebut sebagai golongan khawas. Pernah dengar kan? Puasa khawas. Puasa khawas ni, yang nombor satu Ustaz sebut tadi, dia dah beres, dah boleh buat semua dah. Cuma dia tambah lagi, dia jaga mulutnya tak mengumpat. Bulan Ramadan puasa-puasa juga Ustaz, mengumpat on.
Ngumpat jalan Ustaz, saya ngumpat jalan. Sebab tu memang saya hiburan saya. Kalau satu hari saya tak mengumpat tu memang saya tak boleh duduk Ustaz. Saya kena mengumpat juga. Kan? Ada jenis juga macam tu. Mengumpat. Mata. Mata. Orang khawas ni puasa dia jaga mata. Tak tengok benda-benda yang haram. Kenapa tuan-tuan? Nabi kata An-nazaru sahmun masmumun min siham iblis la'anahullah. Faman tarakahu khawfan minallah atahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat itu ialah satu panah yang dibubuh racun daripada beberapa panah iblis. Maka barang siapa meninggal melihat kerana takut dengan Allah, meninggalkan melihat perkara yang tidak baik kerana takut dengan Allah, maka ketika itu dia akan nescaya dia akan dapat kemanisan iman dalam hatinya. Kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala akan tetap iman. Orang yang jaga mata, dia akan dapat kemanisan halawah al-iman, kemanisan iman. Tuan-tuan, kita kadang-kadang alhamdulillah lah, surau di Melaka ni mufti letak 8. Tapi hak 8 tu pun ada hak lari lagi. Kan? Tapi bagi ustaz, kita kena ada azam yang tinggi. Biarpun 8, tapi kita ada juga keazaman untuk kita nak sembahyang sunat-sunat malam, tambah lagi. Jangan setakat 8 je. 8 ni mungkin mufti diraikan, jemaah-jemaah kita ramai tak kuat. Tak apa, kita kena azam malam 1/3 malam, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi bangun, tahajud, qiyamul lail, bangun lagi, tambahkan lagi. Kan? Di negeri Melaka kita tuan-tuan, ada satu tempat, tapi bukan masjid lah. Kalau masjid agaknya tak ada orang, tinggal imam dengan bilal je. Di satu madrasah, Tehel, kawan saya, dia buat sembahyang sunat tarawih 30 juzuk satu malam. Sekali pertama, belum 27 hari bulan ni, di Tehel, madrasah Ustaz, kawan saya, Ustaz Anas. Dia buka untuk orang ramai 30 juzuk tuan-tuan. Saya nak cerita kat tuan-tuan, saya bukan sebut tuan-tuan buat. Saya kata kalaulah tuan-tuan 8 rakaat, tuan-tuan dah rasa pelik, ada lagi orang buat perkara yang lebih luar biasa daripada kita buat, yang kita tak tahu. 30 juzuk satu malam, start lepas maghrib sampai subuh. Target khatam dalam semayang tu start daripada lepas maghrib sampai subuh tarawih tuan-tuan. Saya nak ceritanya, ada semangat orang buat sampai begitu sekali tuan-tuan. Itu untuk saya cerita ni, untuk kita memberi semangat kita lagi, untuk kita rasa gemar nak tambah lagi amal ibadah kita tu. Bukan kita rasa berpada yang apa yang kita ada. Jangan. Kemudian tuan-tuan, orang khawas ni pula, dia jaga daripada berdusta. Dia jaga daripada tidak mengadu domba. Dia pelihara daripada keji kepada orang. Dia pelihara daripada berbantah-bantah. Dan dia banyak diam. Ini orang ni, siapa yang duduk pada nombor 2 ni, saya mengucapkan syabas. Saya ucapkan syabas. Kedudukan ni bukan semua orang dapat. Dan kedudukan ni, para ulama kata insya-Allah dia akan puasanya diterima oleh Allah. Tuan-tuan jangan salah faham. Terima dengan sah lain tau. Jangan salah, Ustaz, habis tu kami puasa tak salah. Sah cerita lain, terima tak terima cerita lain. Jangan salah faham ya. Sah ni fiqh yang hukum. Sah tak sah fiqh yang hukum. Terima tak terima, Allah yang menghukum. Dan Allah yang menghakimi apa yang kita buat. Allah pandang dan Allah lihat. Faham ya? Sah dengan terima, beza benda ni. Saya tak kata tak sah. Kalau tuan-tuan ikut syarat puasa tadi, sah lah. Adapun kalau tuan-tuan tanya terima tak terima, ikutlah panduan Nabi. Kerana panduan Nabi itu adalah wasilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian
Disebutkan lagi Nabi SAW sebut 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Dengar elok-elok, jangan salah faham. Ada orang salah faham, batal puasa Ustaz. Jangan salah, pahala puasa. Bahasa kita 5 perkara membatalkan pahala puasa. Ni mana-mana Ustaz cakap, kan? Pertama sekali Nabi sebut al-kadhib, jangan dusta, jangan bohong. Kalau tuan-tuan bohong di bulan Ramadan, pahala puasa tuan-tuan akan jadi kering, ataupun kita bahasa kita kurus. Puasa tuan-tuan jadi kurus. Sebab apa? Pahala berkurangan. Jangan dusta. Yang kedua, wal ghibah, jangan mengumpat. Kalau orang yang duduk di rumah je, insya-Allah dia terpelihara. Tapi kalau dia banyak bersosial, lepak-lepak, banyaklah nanti keluar macam-macam. Jangan mengumpat, jagalah. Orang yang jaga mulutnya ketika bulan Ramadan, insya-Allah lepas Ramadan dia dapat jaga. Hal lain-lain betul dapat jaga. Yang ketiga, jangan fitnah. Siapa yang fitnah, memang pahala puasanya hilang. Kemudian yang keempat, jangan berdusta, jangan bersumpah palsu. Tahu sumpah palsu? Jangan bersumpah dengan sumpah palsu. Yang kelima, jangan pandang dengan syahwat, pandangan dengan syahwat. Inilah yang disebutkan mereka-mereka puasanya khawas kalau dapat jaga hal ni. Ya. Kemudian berkata ulama, 2 perkara yang akan membinasakan puasanya. Yang pertama mengumpat, dan yang kedua adalah berdusta. Jadi tuan-tuan, nak dapat puasa kita itu dapat memberi kesan kepada hati kita? Mahukah puasa kita itu dapat memberi kesan kepada diri kita sendiri selepas Ramadan? Mahu. Mahu tak puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita mendapat keredaan Allah? Mahu. Maka ikutlah telunjuk yang baginda SAW ajarkan kepada kita. Moga kita dapat manfaat dunia dan akhirat. Dalam bulan Ramadan ada 3 benda kita kena cukupkan amal tersebut. Siapa yang tak cukupkan, maknanya dia kurang dalam bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan tu dia mesti kena, dalam Ramadan dia ada siyam, puasa. Alhamdulillah tuan-tuan semua, saya yakin tak ada yang tak puasa. Puasa semua, lepas. Yang kedua, dia ada qiyam. Qiyam, tarawih. Kita dah laksanakan tadi 8 rakaat, alhamdulillah, qiyam. Yang ketiga, apa dia? Al-Quran. Ni 3 juzuk amalan yang ada dalam Ramadan yang kita kena laksanakan baru cukup. Maknanya kalau dia puasa saja, dia tarawih saja, Quran dia tinggal, mana kurang juga amalan dalam Ramadan. Jadi amalan dalam Ramadan ni 3. Puasa, berdiri sembahyang sunat tarawih. Yang ketiga, tadarus Al-Quran. Jadi kalau di surau kita ada buat tadarus, silakan teruskan. Kalau malam tak sempat, buat waktu pagi, kan? Kalau tak sempat juga dalam surau, masih lagi tak sempat, bacalah Al-Quran. Masing-masing mengambil inisiatif baca Quran, mengkhatamkan Al-Quran masing-masing. Ada azam untuk nak mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Dan juga di bulan Ramadan pula ramai orang suka tinggal juga. Apa dia? Sahur. Jangan tinggal sahur. Nabi SAW sebut, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu kerana di dalam sahur tu ada keberkatan. Apa yang keberkatan tu Ustaz? Tak pernah nampak pun keberkatan tu. Oh, tak pernah nampak. Jadi kita Ustaz nak ceritalah ni. Keberkatannya yang pertama, mukhalifatun lil yahud wan nasara. Dia berselisih puasa orang ahlul kitab. Bila mana kita sahur, puasa kita akan tak sama dengan puasa ahli kitab, kerana ahlul kitab pun puasa. Yang kedua, mereka yang bersahur akan dapat kekuatan untuk buat pekerjaan di siang hari.
Kalau kita sahur, Allah berikan kekuatan untuk kita buat pekerjaan di siang hari. Yang ketiga, mereka yang bersahur pasti solat subuh. Mesti dia datang solat subuh. Dan dia mesti solat tahajud. Dan dia mesti zikir, dia mesti istighfar. Mereka yang tak sahur pasti akan luput solat subuh dan juga amalan-amalan yang lain. Itu sebab sahur untuk keberkatan. Kemudian yang keempat, keberkatan sahur, dia tidak memberikan kita rasa lapar sangat. Kalau kita tak sahur, dia akan rasa lapar sangat dan kelak. Makanlah qadar tu. InsyaAllah puasa kita ni akan dapat manfaat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Sebagai penutup Ustaz pada malam ni, penutup Ustaz, nasihat Ustaz, jangan lupa ketika bulan Ramadan juga 10 malam terakhir tuan-tuan jagalah betul-betul. Jagalah 10 malam terakhir. Jadi Ustaz tak nak panjangkan, Ustaz hanya pesan 10 malam terakhir jaga betul-betul. Jangan 10 malam terakhir kita abaikan. Kerana 10 malam terakhir, kalau kita baca hadis, Nabi SAW akan ikat kainnya ketika tidur. Nabi akan berpisah dengan isterinya. Nabi tidak mendekati isterinya, kerana Nabi nak fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar mendapat malam Lailatul Qadar, insya-Allah ya. Itu belum Ustaz cerita tentang malam Lailatul Qadar, apa tanda malam Lailatul Qadar, bagaimana nak tahu alamat malam tu, malam Lailatul Qadar panjang tuan-tuan. Jadi kita tak boleh panjang-panjang kerana memang Jaim dia bagi setengah jam saja. Okey, saya ikut maksudnya ikutlah apa yang Jaim telah tetapkan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan insya-Allah kita niat amalkan. Dan juga sama-sama kita mendoakan, jangan lupa kita mendoakan saudara kita di Palestin, kerana hikmah puasa juga adalah nak mengajar kita untuk mengasihani orang-orang susah, mengasihani orang yang dhaif. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, Allah sebut sifat orang beriman ni ruhama ubainahum. Orang beriman ni dia suka kasih sayang kepada saudara-saudara yang lain, apatah lagi saudara kita di Palestin. Setiap hari doakan. Setiap hari tuan-tuan. Kesian tuan-tuan, kita ni minta maaf cakap, kalau tuan-tuan ketika bulan Ramadan ni tuan-tuan puasa dan tuan-tuan teringat saudara kita di sana, cuma saya nak bagi tahu, syabahlah, kerana Allah dah masukkan keimanan, tanda keimanan yang sebenar dalam hati. Orang beriman ni dia tak akan boleh duduk diam. Walaupun dia tak boleh angkat senjata, dia boleh angkat tangan doa. Itu penting. Jangan lupa saudara kita di sana. Bukan bermusim. Palestin lah. Kita atas meja kita banyak lauk-lauk makanan. Bagaimana mereka di sana hanya satu botol air mineral buka puasa. Ada yang nak menunggu ambil makanan kena bom lagi. Dahsyatnya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang mengambil makanan, apabila bom orang-orang ambil makanan, itu dah dipanggil melanggar undang-undang sebenarnya. Dalam law peperangan, undang-undang peperangan, tak boleh mana-mana negara untuk bom orang ambil makanan, tak boleh. Dia hanya boleh melindung diri dia dalam peperangan. Tapi mereka bom saudara kita di sana ketika menunggu mengambil makanan dan mereka halang makanan masuk. Ini dah salah undang-undang dari segi peperangan. Jadi bagi kita orang beriman ni, tuan-tuan jangan lupa angkat tangan doa kepada saudara kita di Palestin. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat, insyaAllah. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang tidak baik itu daripada kelemahan Ustaz lah. Ustaz mohon maaf dan terima kasih kepada pengurusi di atas terima jemputan Ustaz pada malam ni. Terima kasih kepada Tuan Encik Suhaizan juga, pengelola kita pada malam ni. Alhamdulillah kan, nasib baik bagi map tu. Kalau tak bagi map agak sesat juga rasanya. Memang jalannya memang kan. Masya-Allah. Selalu ni Ustaz kita selalu pergi ke madrasah juga ni, tu saya kenal. Ada juga sekali-sekala beliau pergi ziarah madrasah. Madrasah pun ada buat kuliah duha apa, beliau ada datang. Jadi itu yang saya kenal Ustaz. Jadi barakallahu fikum, insya-Allah kita bertemu lagi panjang umur pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanina fi Yaman. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan atas kepada yang baginda Ustaz Muhammad Nasir atas sekiranya tadi. Dan sebagai akhirnya kita sama-sama mengingatkan, saya kena percaya di dalam jemaah ini mengingat, tapi tolong ingatkan kepada jiran kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, jangan lupa bayar zakat fitrah untuk tahun ini sama RM7, RM14 ataupun RM21, insyaAllah. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam.